Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alima wa ta'lima an-naf'a wal intifa' wal mudhakara tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata huda wa jilla mardati wa qurbihi wa thabih sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu unsayayn. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan bagimu tentang pembahagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan dua bahagian anak perempuan. Surah An-Nisa ayat 11. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afradukum Zaidun ibn Sabit. Saya kata bahas minggu ketiga insya-Allah. Okay. Alhamdulillah, saya rasa masuk ini muka surat bahagian nenek. Nenek dah. Oh, saya salah bagi rakaman ni. Lepas tu masuk yang baru 125. 120. Oh, saudara perempuan. Okay. 120. Okay. Saudara perempuan seibu sebab apa? Satu lagi yang terakhir, ashabul furud. Kita masuk ashabul furud yang terakhir nanti. Surat 120 iaitu bahagian saudara perempuan sebab apa. Okey. Jadi ada soalan? Tak ada. Okey, dalam yang masa saya dengar khutbah Jumaat, iaitu masa di Kedah, saya beritahu dulu. Sekali lagi anda kena ingat dalam bab hutang dengar. Apabila seorang itu meninggal dunia, dia punya harta tergantung macam ni. Harta dia tergantung macam ni. Okay, bila tergantung macam ni, maknanya waktu ni tak boleh buat apa-apa dulu. Okay, kena selesaikan hutang dengan Allah, hutang manusia selesaikan dulu. Lepas tu kemudian ada baki yang sikit ni. Okay, baki yang sikit ni dah, baki yang sedikit ni barulah dapat pada ahli waris. Tu kena faham. Mana selesaikan dulu hutang Allah, hutang manusia, ada baki itulah baru dapat pada ahli waris. Tu kena faham dalam bab faraid. Kena selesaikan hutang Allah. Lepas itu, ada masa saya mengajar di Seri Kembangan. Masa saya mengajar Kembangan, saya tulislah data ni faraid apa semua kan. Lepas tu, ada seorang budak. Dia datang lepas isyak. Lepas isyak baru datang. Biasalah lepas kuliah maghrib kan. Azan isyak baru datang. Dia pun tengok, Ustaz, saya nak jumpa Ustaz lepas ni boleh tak? Sebab tu saya kadang-kadang suka duduk belakang lepas semayang. Ada orang drive through tanya soalan. Jadi dia kata, Ustaz, tadi saya dengar tengok kuliah Ustaz kuliah maghrib tadi, Ustaz kata kita ni kena wajib selesaikan hutang si mati. Saya kata betul, kita wajib selesaikan hutang si mati. Habis tu Ustaz, masalah sekarang ayah saya ni memang banyak hutang. Ayah saya ni sekarang memang banyak hutang. Bahkan yang menyara kita orang bukan ayah kita orang, mak kita orang. Habis tu nanti kalau ayah meninggal dunia, takkan kita orang kena selesaikan hutang dia? Saya nak jawab. Jadi sebelum saya jawab, saya kata, itulah lain kali datang kuliah awal-awal. Ni datang kuliah lepas azan isyak. Lepas tu ambil video separuh masuk TikTok. Dalam zaman sekarang, ambil video sikit-sikit, lepas tu masuk dalam TikTok. Tak dengar habis-habis. Jadi saya kata tadi, kita ni wajib selesaikan hutang si mati jika si mati ni masih ada harta. Jika si mati sudah habis harta dia, kita wajib bayar lagi tak hutang dia? Jawapan dia, kita tak wajib bayar. Oh, kalau wajib bayar, kesian macam keluarga tadi. Ayah dia tak pernah ambil tahu, meninggal kena bayar hutang. Itu hukum. Tapi kalau kita nak bayarkan, boleh ke tak? Silalah. Tapi jangan sampai membeban kita, sampai kita pula buat loan untuk bayar pinjaman. Nanti kita mati macam mana? Sebab itu sewaktu Rasulullah SAW
Dia nak solatkan seorang jenazah, sahabat. Kemudian tanya, sahabat ni ada hutang tak? Kemudian sahabat kata, ya Rasulullah, dia ada hutang. Rasulullah tak nakkan solat jenazah untuk dia. Allahu Akbar. Ini dekat dunia lagi. Kemudian Rasul, ada seorang sahabat kata, ya Rasulullah, aku jamin aku akan selesaikan hutang dia. Barulah Rasulullah solat jenazah untuk dia. Allahu Akbar. Besar bab hutang. Sebab itu orang yang mati syahid sekalipun, kita pun baru dapat perkabaran daripada seorang general Palestin yang baru syahid juga malam kan. Jadi kalau mati syahid, anda tahu lah pahala dia seperti tanpa hisap terus masuk syurga. Tapi kalau dia ada hutang, dia tak boleh masuk syurga. Allahu Akbar. Sebab tu jangan main-main bab hutang. Sebab tu saya kata antara wasiat yang wajib ialah wasiat hutang. Kita kena beritahu siapa kita hutang, siapa berapa baki yang tinggal, kena beritahu. Jangan buat hutang, jangan main-main buat hutang. Itu antara perkara yang penting. Sebab tu saya dah kata dulu, 3 perkara yang perlu disegerakan. Apa dia? Urus jenazah. Yang kedua, uruskan hutang si mati. Dan yang ketiga, uruskan pusaka si mati. 3 benda ni mesti diuruskan segera. Itulah dalam bab faraid yang berkaitan dengan ilmu faraid. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 120. Hari ini kita masuk Ashabul Furu' yang terakhir. Hari itu dah habis Ashabul Furu' yang lain. Ashabul Furu' yang terakhir iaitu ini masuk saudara perempuan seibu sebapa. Saudara perempuan seibu sebapa. Apa maksud saudara perempuan seibu sebapa? Maknanya adik-beradik kita yang perempuan sama ayah sama ibu. Itu kita guna istilah saudara perempuan seibu sebapa. Jadi anda kena fahamlah istilah ni. Okay. Jadi ada 2 bahagian. Okay. Pertama, dalam Al-Quran muka surat 121. Ayat surah An-Nisa ayat 176. Inni mru'un halaka laisa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Allah kata apa? Jika seorang itu meninggal dunia, dia tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai anak saudara perempuan seibu sebapa ataupun sebapa, maka baginya 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Ini adalah tafsir ayat muka surat 176, ayat tafsir ayat surah An-Nisa ayat 176. Jadi anda tengok balik penerangan 120. Yang ni ada satu surah ni. Dia kata, ustaz, kita orang tengah tadabbur surah An-Nisa. Bila sampai surah An-Nisa ayat 176 ni tak faham lah ustaz. Sebab tu dah saya kata, dalam bab baca Quran, anda boleh baca je tafsir tu. Tapi waktu ketikanya kena baca dengan pemahaman, belajar. Tambah pula dalam bab surah An-Nisa ni, ayat 11, ayat 12, ayat 176. Ayat dia sekeping-sekeping. Ayat dia sekeping-sekeping tu ada makna dia. Perbincangan panjang. Dia kata apa? Jika dia berseorangan, maknanya saudara perempuan seibu sebapa ni ada seorang, dan si mati tidak mempunyai saudara lelaki seibu sebapa. Mana waktu ini saudara perempuan seibu sebapa akan dapat 1/2. Dan anda kena faham juga, saudara perempuan seibu sebapa ni dia tak akan dapat atas, tak akan, jika si mati ni masih ada anak lelaki, si mati ni ada cucu lelaki daripada anak lelaki, dan si mati ni masih ada bapa. 3 orang ini akan jadi penghalang untuk adik-beradik perempuan kita dapat harta pusaka. Okay. Itu pertama. Yang kedua, jika si mati ni bilangan dia lebih daripada seorang, adik-beradik dia, adik-beradik perempuan lebih daripada seorang, sama juga, tak ada saudara lelaki sebapa, maka mereka ni akan dapat 2/3. Mana kalau ada 4 orang, bahagilah 4 orang. Itu maksud daripada kitab ni. Jadi buat nota macam ni. Bismillah. Saudara perempuan seibu sebapa, dia takkan dapat harta pusaka kalau pastikan tak ada ayah, tak ada bapa, tak ada anak laki, tak ada cucu laki, anak laki. Nampak besar tu. Okey. Tak ada bapa,
Mesti tak ada bapa. Bapa. Okey. Tak ada anak lelaki. Tak ada cucu lelaki, anak lelaki. Saya hantar rakaman. Tak apa, anda tengok rakaman. Okey. Jadi saudara perempuan si ibu bapa ni dia ada berapa? Dia ada 3 bahagian. Satu dia dah 1/2, 2/3, satu lagi yang asabah. Okey. 1/2 jika si mati ni dia ada seorang saja. Saudara perempuan sebapa dan tak ada saudara lelaki seibu sebapa. Ini sama juga. Tak ada saudara lelaki seibu sebapa, tapi yang ni lebih daripada seorang. Yang ni jika bersamanya saudara lelaki seibu sebapa, dia dapat 2/1. Nak buat nota macam ni. Okay? Sabar, belum masuk lagi. Baru masuk saudara lelaki ni. Saudara perempuan seibu sebapa. Okay, boleh? Okay. Boleh? Okay. Nanti anda buat nota macam tu lah sendiri. Kalau buat nota sendiri, baru nampak. Okay? Base. 2 bahagian tu. Dia ada 2 bahagian tu. Yang ketiga tu, asabah. Okay, habis. Nombor 10. Okay. Tengok muka surat 122. Saudara perempuan sebapa pula. Saudara perempuan sebapa. Apa maksud saudara perempuan sebapa? Maknanya adik-beradik kita yang perempuan sama ayah ibu lain. Boleh faham? Okey. Siapa yang halang dia? Sama juga. Yang halang dia, yang boleh halang dia bapa, anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, sama. Yang boleh halang dia 3 orang ni. Dan satu lagi boleh halang dia, saudara lelaki seibu sebapa. 4 orang boleh halang dia. Okey? Okey. Jadi saudara. Okey? Tengok. Waktu bila dia dapat 1/2, jika si mati ni dia ada seorang je saudara perempuan seibu, saudara perempuan sebapa. Dan sama juga, dia tak ada saudara lelaki seibu sebapa, tak ada saudara lelaki sebapa, tak ada saudara perempuan seibu sebapa. Waktu ni dia dapat 1/2. Okey. Yang kedua, dia dapat 2/3 jika bilangan mereka ni lebih daripada seorang. Contohnya ada 4 orang saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa, dan sama juga tak ada saudara lelaki sebapa, tak ada saudara lelaki seibu sebapa, tak ada saudara perempuan seibu sebapa. Okey, boleh okey. Tengok yang terakhir, muka surat 1, 2, 3, dia dapat 1/6. 1/6 ni waktu bila? Jika si mati ni ada saudara perempuan seibu sebapa, ada seorang. Waktu itu, saudara perempuan sebapa dia ambil 1/6. Sebab dia nak cukupkan 2/3. Okey, kita tengok nota saya. Okey. Dia macam ni. Saudara perempuan sebapa. Okey. Siapa yang halang dia? Siapa yang halang dia? Yang halang dia, pastikan tak ada bapa, tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki anak lelaki, tak ada saudara lelaki seibu sebapa. Yang ni kalau ada ni 4 orang ni memang terus tak dapat. Okey. Jadi bahagian dia ada berapa? Bahagian dia ada 1, 2, 3, 4. Okey. Bahagian dia pertama dapat 1/2. Dengan syarat tak ada saudara lelaki seibu, tak ada saudara lelaki sebapa. Kemudian tak ada juga saudara perempuan seibu sebapa. Okey. Dan kemudian dia ada seorang saja. Okey. Boleh? Ni 2/3 sama juga. Tak ada saudara lelaki sebapa, tak ada saudara perempuan seibu sebapa. Yang ni lebih daripada seorang. Lebih daripada seorang. Ikutlah 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5, 6. Okey.
Okey, yang ni 1/6. 1/6 ni dia tak ada saudara lelaki sebab apa. Tapi waktu ni ada seorang, mesti ada seorang saudara perempuan seibu sebab apa. Contoh macam ni. Si mati. Dia ada seorang saudara perempuan seibu sebab apa. Kemudian dia ada 4 orang saudara perempuan sebab apa. Okey. Waktu ni berapa dapat? Ni seorang. Seorang dapat 1/2. 1/2. Okey. Waktu ni lah dia kata bila ada seorang saudara perempuan sebab apa, yang ni akan dapat 1/6. Okey. 6 dengan 2, yang ni darab 3 lah. Nak bagi sama. Nak sama di atas 6. Jadi jawapan saya apa? 3. Sebab 3 kan. Yang ni 1. Baki berapa? 4. Jadi jawapannya 4/6. 4/6 sama dengan 2/3. Yang ni saya kata, dalam bab faraid, jika waris semua perempuan, dia tak akan menghabisi harta. Dia sampai 2/3 je limit. Dalam bab faraid 2/3. 1/3 pergi mana? 1/3 pergi mana? Baitul Mal. Mujur ingat. 1/3 ni pergi Baitul Mal. Okey. Ni maknanya waktu inilah yang saya kata ni dapat 1/6. Okey? Okey. Satu lagi asabah lah. Asabah maknanya dia bersama dengan saudara lelaki sebab apa? Dapat 2 nisbah 1. Okey. Best. Yang seterusnya. Okey, yang ni yang bertanya soalan tadi. Okey. Dia, ni saudara lelaki seibu dengan saudara perempuan seibu. Saudara lelaki seibu, saudara perempuan seibu. Mana? Okey, terakhir yang terakhir ashabul furu'. Okey, surat 1 2 3. Saudara lelaki seibu dengan saudara perempuan seibu. Okey, anda kena faham dulu apa maksud dia. Maksudnya adik-beradik kita yang lelaki sama ibu ayah lain, kita panggil saudara lelaki seibu, SLI. Okey, satu lagi, saudara perempuan seibu, SPI. Maknanya adik-beradik kita yang perempuan ibu sama ayah lain. Dan anda kena ingat, dalam kitab Faham Faraid, saya muka surat 93 dulu, gambar rajah saudara lelaki seibu dengan saudara perempuan seibu, dia duduk sebelah kiri. Muka surat 93 tu. Anda kena hafal tu muka surat 93 tu. Gambar rajah tu. Dia duduk sebelah kiri. Sebab apa duduk sebelah kiri? Dia ada dah sebab dia. Sebab dia, nanti kita tengok nanti. Kita belajar nanti. Ashabah nanti kenapa duduk sebelah kiri. Dia ada sebab dia. Yang saudara lelaki seibu sebab apa, saudara lelaki sebab apa, dia duduk sebelah kanan. Yang ni kenapa duduk sebelah kiri. Salah satunya antara sebabnya, saudara lelaki seibu dan saudara perempuan seibu, mereka ni dalam bab faraid mereka dapat sama rata. Ni dalam bab faraid lelaki dengan perempuan dapat sama rata. Nak sama rata sangat. Ni waktu ni sama rata. Sebab tu dalam bab faraid, satunya dalam bab faraid lelaki dengan perempuan mesti dapat sama rata ni waktu ni. Saudara lelaki seibu, saudara perempuan seibu. Mereka mendapat hak sama rata. Dan waktu ini mereka ni kena sama-sama. Okey. Tu dalam tu tengok dia kata apa? Tu dalam Al-Quran muka surat 124, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Dia kata apa? Dan jika si mati itu diwarisi oleh perempuan ataupun yang tidak meninggalkan anak ataupun bapa, dan ada yang meninggalkan saudara lelaki seibu ataupun saudara perempuan seibu, maka setiap seorang itu daripada keluarganya dapat 1/6. Jadi anda tengok balik penerangan muka surat 1 2 3. Saudara lelaki seibu, jika dia berseorangan. Berseorangan itu apa? Berseorangan itu mana saudara lelaki seibu ataupun saudara perempuan seibu, dia kena sama-sama. Yang ni kena faham, kena buat nota ni macam ni. Dia salah seorang, ada seorang je. Waktu ini dia akan dapat 1/6. Jika dia ada seorang. Okey. Muka surat 124,
jika bilangan mereka ni lebih daripada seorang. Tu ayat Quran sambung dengan dia. Wa if in kanu akthar min dhalika fahum syuraka fi thuluth. Jika bilangan mereka tu lebih daripada seorang, waktu ini mereka ni akan dapat 1/3. Jadi kena buat nota macam ni. Okey. Kena buat dua-dua. Kena buat tulis macam ni. Saudara lelaki si ibu, kena slash. Saudara perempuan si ibu. Sebab dia orang ni dapat sama rata. Okey. Siapa halang dia? Siapa halang dia? Yang halang dia, bapa, anak lelaki, cucu lelaki, anak lelaki. Sama dia. Saudara lelaki si ibu sebapa dengan saudara perempuan, saudara lelaki sebapa dia, dua-dua tak boleh halang dia. Sebab tu duduk sebelah kiri. Duduk sebelah kiri. Yang boleh halang dia 3 orang ni je. Okey. Dia dapat berapa? Dia ada 2 bahagian. 1/1/6. Satu lagi 1/3. Okey. 1/6 ni waktu bila? Waktu salah seorang ni. Tak kira yang ni ke yang ni. Ada satu je. Faham tak? Mesti salah seorang. Ada yang ni ke ataupun yang ni. Okey, boleh? Yang ni dapat 1/3 jika lebih daripada seorang. Lebih daripada seorang tak kisahlah. Contoh, yang ni 2 orang ke, ataupun yang ni 2 orang ke, ataupun yang ni seorang-seorang. Dia kira macam tu. Faham tak? Jangan pening. Yang ni je satu-satunya. Lain sikit. Dalam bab faraid, dia lain sikit. Boleh? Boleh? Dia pening. Boleh? Okay, go on. Saudara lelaki si ibu sebapa, saudara perempuan sebapa. Dia mereka ni dapat sama rata. Okay, boleh? Ada soalan? Tak faham? Habis dah ashabul furud. Habis dah ashabul furud. Kita belajar dulu. Banyak-banyak ni. Anda ingat mana satu? Semua tak ingat? Semua tak ingat melampau lah. Anda ingat bahagian anda je lah. Bahagian anda apa? Suami. Ustaz, saya ingat anak lelaki je Ustaz. Anak lelaki asabah. Oh, senang dia ingat anak lelaki. Anda ingat bahagian anda? Suami dapat berapa? Ni kita belajar dulu. Muka surat apa kita belajar dulu? Suami. Muka surat. Sebab ada orang tu kata, Ustaz, susah lah Ustaz. Memanglah susah. Tak boleh ingat semua pun, ingat sikit. Suami, muka surat 105. Anda ingat tak dulu? Suami dapat berapa? Kita ni orang lelaki, suami dapat berapa? Kita ni suami dapat 1/2. Jika si mati. Si mati siapa? Isteri. Kalau tanya saya, siapa yang pula mati Ustaz? Isteri lah. Kita ni dapat 1/2 jika isteri kita ni tak ada anak. Faham? Tapi kalau isteri kita ada anak, kita dapat berapa? 1/4. Cukup lah tu. Anda ingat yang tu. Anda ingat bahagian anda dah lah. Orang perempuan pun apa pula kena ingat? Anda orang perempuan muka surat 106. Kan? Orang perempuan dia lain, dia tambah sikit. Dia sama dengan suami. Kalau suami ada anak. Jadi orang perempuan dapat 1/4 jika si mati. Si mati siapa? Suami dia. Suami dia tak ada anak, dia dapat 1/4. Kalau suami dia ada anak, dapat 1/8. Tu cukup lah tu. Faham? Kalau nak ingat lagi, ingat yang bahagian anak perempuan pula. Orang lelaki tak apa, senang lah. Bahagian anak lelaki, asabah je. Yang perempuan dia kena ingat anak perempuan dapat 1/2, 2/3. Ingat bahagian kita. Yang bahagian susah ni susah lah. Kalau boleh ingat semua, Alhamdulillah, hebat lagi dah. Saya pun kadang-kadang tak ingat juga. Tengok kitab juga. Tapi kita boleh tahu lah. Okay? Okay? Maknanya yang wajib ingat bahagian kita dulu. Okay, boleh? Habis bahagian ashabul furud. Yang ni lah saya cakap tadi, ashabul furud ni bahagian yang sudah ditentukan daripada Al-Quran. Sebab itulah, macam mana? Sebab tu bila meninggal dunia, orang pelik. Orang tak nak kira faraid sebab apa? Itu saya tanya. Antara salah satunya dia kata susah. Kalau susah, bukan anda kira, jangan kira lah. Saya ustaz tu kan kira lah. Bukan anda yang kira. Semalam, saya dapat satu perkhabaran juga daripada surau dekat Bangi lah. Ada satu surau saya mengajar kat Bangi. Ada satu, dia bekas pengerusi surau tu. Tahun ni dia tak jadi pengerusi dah. Sebelum dia pengerusi. Nama dia Cik Ahmad apa dah. Dia suka duduk kat hujung macam tu lah. Duduk atas kursi. Dan dia ni antara
jemaah saya yang saya akan tengok, dia menalin je. Dia ustaz. Dia bekas pengerusi, dia ustaz. Tapi dia tak mahir bab faraid. Dia kata, ustaz, saya memang faraid, saya out ustaz. Setiap kali kuliah, dia akan duduk belakang tu, saya tengok, ingatlah dia. Nanti kalau waktu kuliah, mesti saya terngiang-ngiang. Tengok dia duduk kat sana, mesti baru nulis. Sekarang dia dah tak ada. Semalam, pagi tadi nazak, pagi semalam nazak, lepas zuhur, pas malam Jumaat, dia tak meninggal dunia. Antara jemaah yang paling betul menulis kerja dia. Dia tak faham, dia tulis. Tak tahulah dia faham ke tak. Tapi dia suka bila belajar faraid kan. Dia mengajar kuliah agak. Bila dengar saya punya kuliah, dia batalkan kuliah dia. Nak datang belajar faraid. Jadi, itulah antaranya meninggal dunia kan. Itulah masa meninggal dunia. Baru meninggal dunia. Kita doakan supaya dia masuk syurga lah. Jadi macam tempat saya pun. Minggu lepas, ada seorang meninggal dunia hari Khamis. Meninggal. Jumaat minggu lepas pun ada seorang meninggal dunia. Hari ni dah hari Jumaat kan? Dah seminggu. Sampai ke hari ni, kedua-dua kematian ni tak ada WhatsApp saya pun untuk kira faraid. Anda faham tak ayat saya ni? Dah meninggal dunia, dah seminggu dah. Tapi dua-dua kematian ni di kampung saya tahu, Pulau Meranti. Saya tak cerita orang lain. Cerita tempat saya ni. Sampai ke hari ni tak WhatsApp pun saya untuk kira faraid. Pertama dalam fikiran saya, si mati ni tak ada harta ke? Satu. Satu. Kita beranggapan, kita tak kisah, kita beranggapan lah. Yang kedua, berkabung lagi ni rasanya. Faham tak? Lama ni. Sebab apa? Kan cerita bab harta, kubur masih merah. Kata gila harta, tak ada cerita. Sensitif. Kamu lah. Yang ketiga, rasanya dia orang ni dah pandai kot kira faraid. Tapi kalau nak husnuzon pun, saya seorang je mengajar faraid. Tak, faham tak? Nak husnuzon pun, kita pun, takkan nak husnuzon bila masa dia orang belajar faraid, saya yang ajar faraid dekat situ. Macam mana dia boleh kira faraid? Faham tak? Jadi, itulah yang saya bermain di fikiran saya. Sampai ke hari ni belum. Tapi, hari Khamis meninggal dunia, hari Jumaat dah buat tahlil lah. Okey je, on je. 3 hari, 3 malam, on je tahlil. Tapi yang ni saya cakap ni. Paling kurang pun, dia WhatsApp lah kat saya, ustaz boleh takkan kira faraid? Bukan saya minta bayaran pun. Kalau betul-betul nak kira faraid. Faham tak ayat saya? Meninggal dunia je, hantar WhatsApp kat saya. Ustaz, boleh tak kira ke faraid? Ayah saya baru meninggal dunia. Berapa faraid dapat? Siapa yang dapat? Itu maknanya anda dah lakukan hukum faraid. Faham tak? Dan yang terakhir di fikiran saya, mesti dia orang ni bahagi sama rata. Senang. Sama rata je lah. Semua pandai faraid tak? Dia pun kata tak ada wala. Kita bahagi je lah sama rata. Okey. Allah. Yang tu paling menakutkan sekali. Faham tak ayat saya? Kita belajar susah. Susah ni belajar ni. Sebab tu saya tanya, hukum faraid Allah buat ni untuk apa? Allah minta guna selepas mati. Itu saja. Allah minta hukum faraid ni buat lepas mati. Itu pun susah. Kadang orang majlis surau sama je. Orang majlis surau tak boleh percaya. Orang bukan majlis surau lagi lah susah. Anda bayangkan. Kalau tak ada hukum faraid. Macam semalam. Ada seorang mengajar dekat Sipar Balak Kajang. Dia kata, ustaz, duit yang datang orang derma-derma tu dikira harta pusaka ke? Saya kata dah dulu. Duit yang datang selepas kematian, ia tidak dikira harta pusaka. Tapi itulah ustaz. Duit tu banyak ustaz. Ribu-ribu, 20,000, 20,000 lebih. Nak bagi pada siapa? Saya kata, bagi je lah pada waris mati. Itulah ustaz. Bagi pada waris mati, isteri pun nak juga, anak pun nak juga, emak pun nak juga, ayah pun nak juga. Macam mana ustaz tak bagi? Saya kata, tak payah ikut faraid. Tapi ustaz, macam mana nak bagi? Saya kata, susah betul cakap tak payah ikut faraid. Faham tak? Dah kita kata hukum tak payah ikut faraid. Bagilah macam mana pun. Tapi diorang kata, tak tahu bagi macam mana. Kan kata ambil yang ni marah pula ambil lebih. Memang. Sebab tu saya kata, kalau tak ada hukum faraid, apa yang berlaku? Bila meninggal dunia, isteri kata, duit ni bagilah pada kita orang. Kita orang nak sara hidup, anak lagi apa semua. Kan? Bagilah kita orang. Datang pula mak,
Aku yang mengandungkan dia 9 bulan, ingat senang ke? Aku yang jaga dia tak ada. Datang pula ayah. Aku yang sara daripada kecil sampai besar. Habis dia belanja aku macam mana? Macam kat saya. Apa jalan penyelesaian? Apa jalan penyelesaian? Nak bagi itu bagi macam mana? Memang semua ada jasa. Tapi nak bagi itu macam mana? Ni saya kata hukum faraid. Sebab tu saya kata, bila orang bergaduh tu, saya kata, duit sumbangan tak kira harta pusaka. Ustaz semua bergaduh. Bergaduh saya kata ikut faraid je lah. Padahal tak payah ikut faraid pun. Dah bergaduh sangat. Kata ikut faraid. Nampak tak? Nampak? Itulah yang saya cakap. Kalau tak ada hukum faraid lagi susah. Cuma itulah masalahnya. Dia pemikiran saya fikir, ya Allah, kenapalah tak boleh ikut faraid? Allah minta kira, dah dapat faraid, ikutlah nak bagi macam mana, nak ambil macam mana. Nampak tak? Kan? Jadi itulah bermain fair. Tapi ada hikmah juga. Saya pun kata, bagus juga. Dia orang ni buat tak tahu. Bukan bagus daripada saya. Kalau dia orang semua ambil tahu, saya kan mengajar lebih pada 30 masjid. Kalau saya mengajar itu masjid, seorang mati, WhatsApp, Ustaz boleh tak kira faraid? Lepas tu yang tu pula, Ustaz boleh tak kira faraid? Oh, letih saya. Itu kot antara hikmahnya, orang tak ambil tahu. Faham tak? Jadi kalau ada tahu, letih saya. Macam mana? Minggu lepas saya dapat kuliah di Masjid Cyberjaya. Masjid Cyberjaya. Antara masjid ni lah, Masjid Diraja Fisabilillah. Dah masuk kuliah bulanan. Tu apa ni? Jadi masa ngajar kuliah kat situ minggu lepas, ada seorang jemaah dia main jumpa saya. Oh Ustaz, Mojo, isteri saya baru meninggal 3 hari lepas. Saya tak tahu macam mana nak selesai. Saya tergerak hati nak sembahyang kat sini. Dengar pula bab faraid. Hari ni saya nak tanya Ustaz macam mana. Nampak? Mojo dengar faraid. Kalau tidak, tak tahu nak selesai macam mana. Jadi itu nama faraid. Ni malam ni sama juga. Malam ni pun Masjid KLA. Masjid KLA panggil. Tiba-tiba pula. 3 minggu lepas. 5 hari lepas. Dia WhatsApp. Ustaz, boleh tak kuliah kat Masjid KLA? Masjid KLA ni tak ada orang. Masjid KLA tak ada orang. Cuma ada singgah-singgah. Tapi saya tahu. Bila singgah-singgah ni orang berlainan. Dia akan tanya. Kejap lagi dia jumpa soalan. Sebab tu dalam bab faraid. Itulah. Jadi itulah sama juga. Jadi sama kita orang dapat kesedaran, tapi orang nak dengar saja, siapa tak tahu apa. Ni pun hari 15 bulan 11 saya dipanggil juga di satu pejabat kerajaan. Apa dia? Pejabat kerajaan Cyberjaya, MQA. Dia kata, Ustaz, saya nak minta Ustaz buat seminar faraid. Saya pun tak tahu dah nombor telefon saya pada mana. Tapi alhamdulillah lah. Maknanya dalam kuliah di pejabat pun cerita bab faraid. Penting faraid ni sebab kita akan lalui. Cuma itulah saya kata, realiti ni bila berlaku macam mana? Itu je saya nak tengok realiti berlaku. Faham Ada soalan? Kita teruskan kuliah kita. Sambung muka surat 125. Pembahagian secara asabah. Pembahagian secara asabah. Apa maksud pembahagian secara asabah? Pembahagian secara asabah ni iaitu asabah ni maksud dia lebihan. Lebihan. Dalam bab faraid, asabah ni maksud dia lebihan. Lebihan ni maksud apa? Dalam Al-Quran, ni kata apa? Pembahagian secara asabah, makna istilah ialah pembahagian atau pusaka pada ahli waris tertentu yang tidak ditetapkan bahagian Al-Quran. Maknanya dalam bab faraid, ada bahagian tajuk dia asabah. Asabah ni dia tak ada bahagian dalam Al-Quran. Maknanya tak tahu. Kalau Ustaz, anak lelaki dapat apa? Saya kata tak tahu. Dia dapat lebihan. Lebihan. Maknanya orang lain ambil dulu, dia yang terakhir. Faham tak? Maknanya dalam bab lebihan ni, kita tak tahulah. Kadang-kadang dapat banyak, kadang-kadang dapat sikit, dan kadang-kadang tak dapat langsung. Faham? Okey. Ni hadis daripada Sa'ad bin Abi Rabi'. An Jabir qala ja'at imra'atu Sa'ad bin Rabi' ila Rasulullah SAW faqalat, ya Rasulullah, hata ibnatan Sa'ad bin Rabi' qutila abuhuma ma'ak fi yawmin Uhudin syahidan wa inna ammahuma ahadan ma lahuma falam yada' lahuma mal wa la tunkihan illa wa lahuma mal faqala qadillah fi dhalik fanazalat ayatul mirat fa arsala Rasulullah SAW ila ammiha faqala u'tibnatai Sa'ad thuluthain wa ummu thumun wa ma bafawalak. Okay? Ni hadis dia muka surat 126. Dia menceritakan antara dalil yang datang turunnya perintah asabah. Jadi satu hari Sa'ad bin Abi Rabi' ni seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia dalam peperangan Uhud.
dalam perang Uhud. Jadi apabila Sa'ad bin Abi Rabi' meninggal dunia, datang anak dia 2 orang berjumpa dengan Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, ayah aku ni baru meninggal dunia waktu perang Uhud. Jadi lepas ayah aku meninggal dunia, pakcik aku ambil semua harta ayahku. Sebab dia kata dia lelaki. Jadi kami pun nak harta juga. Sebab kami pun nak berkahwin, nak guna harta juga." Ni hadis dicerita apa. Kemudian Rasulullah kata, dia suruh panggil balik pakcik dia. Dia kata, nanti dulu kita tunggu ayat miras, iaitu ayat tentang harta pusaka. Kemudian datanglah ayat ni, turunlah ayat Quran surah An-Nisa ayat 11. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada bapa saudara mereka dengan berkata, berikan kepada 2 orang anak Sa'ad ini 2/3, iaitu 16/4. Ibu mereka, iaitu isteri Sa'ad bin Abi Rabi', 1/8, iaitu 3/4. Dan bakinya barulah jatuh pada pakcik dia, iaitu 5/4. Itulah dalil yang menunjukkan permulaan cerita bab asabah. InsyaAllah kuliah yang akan datang kita akan masuk muka surat 126. Dalam bab, kita cerita lagi dalam bab asabah. Ada soalan? Ya. Seorang isteri ada hak tak? Okey. Anda kena ingat nanti kita akan masuk juga dalam bab ni, lambat lagi. Dalam 2-3 pertemuan lagi dalam bab, anda kita tengok muka surat yang seterusnya ke belakang lah. Dalam bab nafkah. Orang perempuan, satu-satunya orang perempuan, dia tak ada hak pun untuk bagi nafkah pada siapa-siapa. Bahkan untuk diri dia sendiri pun dia tak payah bagi nafkah. Hebat kan? Orang perempuan, dia tak payah bagi nafkah pada orang lain, dan dia tak payah bagi nafkah untuk diri dia sendiri. Sebab apa? Dia ditanggung oleh pihak lelaki. Lelaki yang bertanggungjawab bagi nafkah pada dia. Seorang isteri, suami dia wajib bagi nafkah. Seorang anak perempuan, ayah dia kena bagi nafkah. Sebab itu apabila suami isteri, dia ada anak. Jadi siapa yang tanggung? Suami dia tanggung. Jadi kalau suami dia meninggal dunia, isteri ni tak bekerja. Isteri ni tak bekerja. Anak yang ni siapa yang kena tanggung? Ayah kepada ayah si mati. Ayah kepada ayah si mati. Memang datuk, tapi ayah daripada ayah si mati. Mana ayah pada suami dia. Yang isteri ni pula tak ada duit, siapa nak tanggung? Ayah asal dia. Bukan ayah mertua dia. Ayah asal dia. Sebab tu kita ni, orang lelaki bersedialah. Anak perempuan, mati suami, isteri tu tak ada pendapatan, anak perempuan balik ambil alih. Ustaz, ayah saya dah meninggal dunia Ustaz. Siapa nak tanggung? Adik-beradik lelaki pula tanggung. Nampak? Semua lelaki tanggung. Sebab tu dalam hukum nafkah, bersedialah orang lelaki. Bersedialah orang lelaki. Orang perempuan tak ada langsung. Habis tu Ustaz, orang perempuan bagi juga duit tu, itu sebagai sedekah dan bantu saja. Sebab tu anda kena buat perjanjian MOU dengan isteri. Saya buat perjanjian MOU dah dengan isteri. Saya kata, abang minta bantuan ni, boleh tak minta bantuan? Anda kena minta izin dia. Dia nak tolong, Alhamdulillah. Sebab dia pun diberi juga izin untuk bekerja. Faham tak? Dengan izin kita. Tapi dalam masa yang sama, kita tak boleh ambil duit dia. Tapi kita minta izin daripada pihak perempuan. Halalkan. Kalau tidak, letih kita. Tak ada tanggung kita. Besar tanggungjawab orang lelaki. Itu boleh? Ji? Maksudnya soalan tadi? Itu saya kata tadi. Bila dia tak ada hak nafkah, dia tak ada hak lah. Seorang isteri dia tak ada hak untuk jaga anak dia. Nak ambil pegang kata. Cuma kadang-kadang dia akan buat permohonan juga. Sebab kadang-kadangnya datuk ataupun adik-beradik lelaki tu dia kata dia lepaskan hak penjagaan. Apa? Sebenarnya kalau hak penjagaan, anak tu tetap tak dapat pada isi. Sebenarnya ikut hukum. Siapa yang kena jaga? Datuk dia ataupun adik-beradik lelaki suami tadi. Sebab dia sama. Hukum penjagaan dengan hukum nafkah sama. Tapi kita selalunya isteri akan minta juga dia jaga. Tak apa, boleh minta. Dengan syarat 2 orang tadi yang lepaskan. Datuk dengan suami lepaskan. Kebanyakan selalu lepas je.
Boleh dia hukum nafkah dengan hukum penjagaan sama. Cuma kita di Malaysia selalunya kalau masa ada mak dia ambil. Macam saya cakap tadi, mak tadi dia wajib tak bagi nafkah? Tak. Sekarang tu dia rela dia untuk diri sendiri. Itulah. Faham itu dalam bab nafkah. Ada soalan lain? Ya. Ya. Anak laki. Tapi dengan syarat anak laki tu bekerja lah, dah lebih umur 18. Dia tanggung pula. Tu dia silang kat situ pula. Macam kita lah, kita jaga mak kita gitu. Boleh? Sebab itu dalam usaha kita dia silang kat situ, silang tu penjagaan. Okey, boleh? Dia belajar hak penjagaan pula. Ya. Sebab tu dalam bab tu kan, kita belajar dulu dalam bab takharush. Buku faham faraid, muka surat 46. Buku faham faraid, muka surat 46. Mereka yang berumur 18 tahun ke bawah, kita dah belajar dulu. 18 tahun ke bawah, dia masih dikira bawah umur. Dan mereka ini dikira wajib terima faraid. Faham Berumur 18 tahun ke bawah, wajib terima faraid. Sebab dia kategori bawah umur. Dan sudut uruf kita di negara kita, mereka dikira bawah tanggungan lagi. Bila dia bawah umur dan masa dia ketanggungan, dia wajib terima faraid. Sebab tu dalam bila meninggal dunia, pertama kita kena cek waris kita. Ada tak bawah 18 tahun? Kalau ada bawah 18 tahun, hati-hati. Waktu tu tak boleh bahagi harta sama rata pada dia. Dia tak boleh pilih sama rata, dia tak boleh pilih lepaskan hak. Dia kena ambil bahagian dia. Kalau tidak, semua makan harta haram. Jaga. Sebab tu kena faham tu. 4 golongan tu. Kita dah belajar dulu. 4 golongan yang mereka tak boleh melepaskan hak faraid. Muka surat 46. Okey. Soalan lain? Sebelum soalan, tak ada. Tadi saya tutup dengan satu masalah. Jadi, macam saya cakap, seorang ayah. Ni seorang ayah, dia ada 2 tanah. Tanah lot 1, tanah lot 2. 2 lot ni tanah nama ayah. Jadi, di lot yang pertama ni, ayah dengan isteri dia. Kemudian ada anak 2 orang duduk sini. Satu rumah. Satu lagi tanah ni, dia bagi dekat anak seorang lagi pula. Buat rumah. Berapa orang anak dalam cerita saya? 2. Salah. 3. Baru cerita masalah. Okay. Anak dia 2, sini 1, 3. Ni kena pikat sikit salah. Okay. Anak dia ada 2, sini 3. Okay. Tengok. Apa masalah? Anak yang petani yang ni dah buat rumah. Anda ingat buat rumah takat 10-15 ribu ke? Mesti 100 ribu, 20-200 ribu habis belanja untuk buat rumah. Betul tak? Okey. Dah buat rumah. Ditakdirkan Allah SWT, ayah tadi meninggal dunia. Bila ayah tadi meninggal dunia, apa yang terjadi pada dua-dua tanah ni? Akan jadi harta pusaka. Tanah ni jadi pusaka, tanah ni. Ustaz, kan yang rumah ni, yang tanah ni anak dia buat rumah. Ya, anak buat rumah. Tapi atas tanah apa? Tanah ayah. Bila atas tanah ayah, akan jadi tanah pusaka lah. Sebab tanah ayah. Tu kena faham. Ustaz, tapi ayah saya bagi saya buat rumah. Dia bagi buat rumah, dia bagi tanah tak? Sebab tu anda kena faham istilah undang-undang tanah. Apa istilah undang-undang tanah? Apa-apa atas tanah milik tuan tanah. Ini istilah undang-undang tanah kanun negara. Sama semua negara, semua negeri. Contoh ni tanah surau. Anda pun tanah pokok pisang kat situ. Aku yang tanah pokok pisang ni, aku boleh ambil hasil. Boleh tak? Tak boleh. Ini surau punya. Ikut suka hati je nak tanam. Anda boleh. Jadi bila tanah tuan tu, dikira tuan punya tanah. Dia kata, Ustaz, habis tu saya dah belanja habis banyak dah Ustaz. Rumah ni. Kalau adik-beradik yang 2 orang ni nak, dia kena bayarlah kat saya. Siapa yang suruh buat rumah dulu? Sekarang kalau dia kata suruh bayar, saya kata, kalau 2 orang tak mampu bayar, takkan dia nak bayar. Saya kata, angkutlah rumah tu. Ambil rumah tu, angkut. Angkat. Tak boleh angkat kan? Tak boleh angkat nasib lah. Duduk kat situ. Sebab anda kata tu rumah anda, angkat rumah. Sebab tanah tu bukan tanah anda. Ini masalah kita. Buat rumah bukan tanah kita.
Ini masalah berlaku. Tapi macam mana saya macam mana? Sebab tu saya kata, kalau anak ni betul tanah dia, pertama, mesti anak ni ada bayar daripada ayah. Satu. Ada bayar tak? Tak ada bayar lah Ustaz. Ayah memang bagi free. Oh, lagi sedap. Ayah bagi free. Tak boleh. Yang kedua, dalam geran ada nama anda tak? Tak ada Ustaz. Nama ayah saya. Memang confirm bukan menurut anda punya. Confirm tak boleh minta anda punya. Faham ke tak? Anda tengok apa yang masalah. Okey, tengok. Pertama, saya tanya ayah ni. Kenapa anak ayah ni tak jual tanah ni pada ayah anak? Lepas jual, tukarlah nama pasal. Lepas tu ayah ni kata, oi, itulah Ustaz. Nak jual tanah ni mahal Ustaz. Anak saya tak mampu beli. Oh, anak tak mampu beli. Habis tu kalau beli kat rumah tanah kat luar, boleh je buat loan, pinjaman semua boleh je. Tapi sebab ayah punya pasal, susah nak beli. Ni perangai orang kita. Dia mengada. Sebab ayah punya, dia ingat ayah nak bagi free kat dia. Oh, sedap lah macam ni. Yang kedua, kalau dia bagi free pada anaknya ni, apa kata dua orang anak ni pula? Ni faham tak? Ni banyak berlaku ni. Dia bagi pada anak ni, dua orang anak ni, ayah ni, yang kita dua ni siapa dia? Bukan anak ayah ke? Faham tak? Dia bagi pada dia ni, contohnya dia dah balik pagi ni, apa yang akan terjadi nanti? Bila meninggal dunia? Confirm akan bergaduh, adik-beradik. Oh, sedap lah dia dapat tanah ayah. Dah lah free. Dapat pula buat rumah. Kita ni tak ada apa-apa. Lepas tu, apa berlaku? Putus silaturahim. Confirm. Nampak tak? Sepatut tadi, ayah tadi jual tanah dan ayah dia tukar nama. Tukar nama. Akan jadi masalah juga. Jadi juga. Sebab apa anak ni tak puas hati? Ayah, kenapa ayah tak jual pada kita orang? Tak apalah. Ayah dah jual pada dia. Dia bayar duit. Ayah ambil. Kurang-kurang akan kurang risiko. Faham tak? Sebab dia beli. Faham? Jelas tak? Yang ni kita tak nak jadi masalah pening-pening. Faham Jadi saya harap anda faham dah. Dalam istilah tanah ni memang pening. Pening. Sebab tu ada seorang tu meninggal dunia, anak dia ada anak 5 orang. Anak 5 orang, dia kata, Ustaz, kita orang bagi sama rata. Kita orang datang faraid. Lepas tu kita orang bagi sama rata. Ikut suka hatilah. Lepas tu bagi sama rata. 5 orang. Dia potong 5. Potong 5. 5 ni. Oh, lepas tu tak puas hati pula. Ustaz, kita orang punya tanah tepi paya. Tepi paya pula marah. Kalau tepi paya saya kata potong macam ni pula. Potong memanjang macam ni. Dah potong memanjang macam ni. Oh, Ustaz, sedap lah dia tepi jalan. Yang kita ni dalam kampung. Tanah di belakang sana mahal. Masalah pula. Saya kata susah-susah balik dadu je lah. Pening. Satu nak apa nak. Pening tak? Ni sebab apa? Sebab tak pernah berlaku perbincangan sebelum mati. Faham tak? Kalau berlaku perbincangan sebelum mati, senang dah sikit. Ini lepas mati baru nak bincang, nak bagi macam mana. Oh, erti. Mentah-mentah tanah yang pertanian. Okey, itu saja untuk anda renungan mana. Jadi anda fikir-fikirkanlah bagi mereka yang ada tanah dan rumah. Risikonya ada risiko besar. Kita tak naklah tinggalkan harta disebabkan tinggalkan harta. Cepat kadang ciput je. Jadi sebab bergaduh. Allah alam Jadi sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amilus solihat wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.